Datuk KSU, berbahagia Timbalan KSU, Ketua Agensi, Ketua Bahagian, Ketua Jabatan Setiausaha Bahagian, seterusnya warga MUI dan agensi yang saya hormati sekalian. Pertamanya syukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya, maka pada pagi ini dapat saya sama-sama hadir sama-sama dengan dari tuan-tuan dan perempuan di majlis perhimpunan bulanan yang kita akan adakan pada setiap bulan. Sebelum saya meneruskan ucapan saya, marilah sama-sama kita ucapkan, kita nak kata takziah pun belum tentu takziah juga, pada mangsa tragedi MH370, dan marilah sama-sama kita kepada yang Islam bersedekah Al-Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah. Sebenarnya tidak ada siapa yang mengetahui nasib MH370 dan penumpang kru serta kru di dalamnya. Yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kita tidak pernah mengumumkan tentang apa sebenarnya yang berlaku. Dia tidak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak menyebut yang pesawat tersebut terhempas, tidak ada. Tidak disebutkan tentang yang mangsa ataupun penumpang-penumpang yang terkorban dan sebagainya, tidak ada. Yang disebutkan adalah dari segi teknikal. Dari segi teknikalnya, di dalam radar, bahawa mengikut radar, ianya hilang, dikesan di lautan Hindi. Itu saja. Sebab itulah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib menyebut ended di lautan Hindi. Disebut ended di lautan Hindi. Dari segi radar itu ended di lautan Hindi. Jadi interpretasinya terserah kepada kita. Ended di lautan Hindi bermaknanya apabila hilang di lautan Hindi dari segi radar, di kawasan tersebut tidak ada kawasan pendaratan, kerana tanah daratan yang paling hampir dengan kawasan radar hilang tersebut adalah sejauh 2000 km lebih. 2000 batu atau 2000 km? 2000 km lebih, 2000 km. Bermakna kalau ada pendaratan cemas, tidak akan berlaku di atas daratan. Ianya berlaku di dalam air. Dan laut di situ merupakan laut yang paling ganas di dunia. Ombaknya boleh mencapai setinggi 20 meter ataupun 60 kaki. Jadi kalau ada pendaratan di dalam laut pun, kita boleh bayangkan apa yang berlaku. Jadi, tapi kita tidak sebut apa yang berlaku. Kita sebut cakap ended di situ berdasarkan radar yang ditunjukkan dalam radar. Katakan ada yang terselamat misalnya, selepas 17 hari berada dalam lautan yang begitu ganas, kita pun boleh membuat kesimpulan sendiri apa yang berlaku kepada yang terselamat. Jadi sebab itulah dari segi kenyataan Perdana Menteri, ianya adalah satu memberi gambaran berdasarkan radar dan
apa yang kesimpulan dibuat adalah kesimpulan teknikal berdasarkan. Tapi tidak pernah disebut bahawa kapal terbang terampas ke mangsa terkorban ke tidak disebut. Jadi terserahlah kepada kita. Kalau kita masih lagi ingin mengharapkan miracle, ingin mengharapkan bahawa masih lagi terselamat, maka kita boleh mengharapkan. Itu terserah kepada penilaian masing-masing berdasarkan kepada kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri tersebut. Jadi itu saja. Setakat hari ini itulah kenyataan yang paling hampir yang boleh diberi. Kerana setakat hari ini tidak ada lagi yang boleh nampak yang dikaitkan dengan penerbangan tersebut. Dari segi spekulasi, berbagai-bagai spekulasi yang timbul. Berbagai-bagai. Kalau kita baca dalam WhatsApp kita, kalau kita berbaca dalam blog, kalau kita baca dalam Facebook, berbagai-bagai spekulasi. Cerita spy pun ada, James Bond pun ada, macam-macam. Cerita James Bond pun ada, CIA lah, betul tak? Ada Taliban yang cerita lah, semua. Tapi semuanya tidak berdasarkan fakta yang jelas. Jadi fakta yang paling jelas, yang paling hampir, sebab itu saya kata tidak ada fakta lagi, tapi fakta yang paling hampir adalah radar tadi, itu saja. Yang lain tidak ada lagi. Kalau kita nak kata terlepas pun masih lagi belum jumpa sebarang debris, sebarang serpihan kapal terbang yang dijumpai beberapa hari lepas. Bila ditarik keluar adalah benda-benda lain. Radar nampak 200 biji, 100 lebih. Bila pergi tak ada. Itu kita heran tu, takkan cepat sangat air laut bawa lari produk-produk tu. Dan tempat tu pun sangat jauh. Ada yang pulang naik kapal terbang daripada KL pergi ke sana. Sebab nak sampai ke tempat tu daripada Perth, Australia, 4 jam pergi penerbangan. Dan minyak kapal terbang tak boleh simpan lama. Dia boleh round kat situ 2 jam saja dan balik. Bermakna 10 jam saja minyak boleh tahan. Jadi 4 jam pergi, 2 jam pusing, 4 jam balik. Jadi 10 jam, dia 2 jam terpaksa balik. Jadi itu yang mereka awal tu tak sempat. Jadi now dia dah hantar kapal-kapal untuk pergi. So kapal-kapal pergi pun, kalau siapa tengok YouTube yang dia hantar tu, dia punya gelombang cukup kuat. Jadi bukan satu perkara yang mudah. Tapi oleh kerana tak jumpa lagi, jadi macam-macam spekulasi. Dan kita tak boleh nak buat spekulasi yang menyeronokkan. Kalau kita buat spekulasi yang menyeronokkan, kerajaan misalnya membuat spekulasi yang menyeronokkan tanpa fakta, nanti family diorang mengharapkan, expectation terlampau tinggi, pengharapan terlampau tinggi. Bila pengharapan terlampau tinggi, tiba-tiba terjadi sebaliknya. Ada bila macam mana. Sebab itu saya bila jumpa dengan keluarga diorang, saya beritahu diorang, kalau boleh kita nak semua selamat. Saya beritahu diorang. Tetapi dalam masa yang sama kena simpan juga dalam kepala kita yang perkara yang buruk mungkin berlaku. Macam saya ada orang kawasan saya dan anak dia, satu anak dia mekanik mas, technician mas, dia pergi ke China waktu tu hilang bersama dengan MH3 betul. Saya jumpa dia hari ketiga, saya jumpa dia, nangis dia. Saya beritahu dia memang betul kalau boleh kita mau semuanya selamat, tetapi mesti simpan juga, kena juga ada, kena juga standby juga dalam kepala kita yang anak dia tidak selamat. Jadi kita nak yang terbaik, tetapi mesti juga bersedia untuk menerima yang sebaliknya. Sebab kalau you kata you expect terbaik semata-mata, kalau berlaku sebaliknya, you cannot take it. So you mesti ready untuk terima yang bukan.
So akhirnya selepas PM umumkan, dia tak makan sejak daripada PM umumkan. Bila saya balik baru ni, itulah baru pertama kali dia makan. Jadi saya pergi ke rumah dia, dia tak jamah nasi daripada dah seminggu dah selepas PM umumkan. Jadi saya beritahu dia yang hidup mesti meneruskan penghidupan. Dan kalau dia tak makan, dia sakit. Kalau ditakdirkan anak dia pergi, anak dia tidak akan kembali juga, hanya kerana dia tak makan dan sakit. Tetapi yang akan menderita adalah dia, kerana dia tidak boleh mengubah keadaan yang berlaku. Apa yang dia buat pada hari itu tidak boleh mengubah apa yang telah berlaku. Ketentuan daripada Allah, tidak ada siapa yang boleh mengubah. Jadi mesti makan. You mesti makan because you have to survive. Kerana kalau you tak makan, you pensan 3-4 kali dah saya dengar. 5-6 kali pensan dah. Kalau you tak makan, you pensan 3-4 kali, keadaan yang berlaku tidak akan boleh berubah. So, you mesti makan. Akhirnya dia makan hari itu. First time dia makan nasi bersama saya. Dan saya haraplah dia terus makan. Saya takut dia makan depan saya. Lepas tu dia tak makan. Saya pun risau dia, saya duduk pantau dia. Saya pun faham bagaimana perasaan dia. Tapi kalau PM tak umumkan seperti yang diumumkan, jadi pengharapan tinggi itu masih ada. Lebih baik bila PM umumkan macam ni, supaya orang dah boleh set lah dalam kepala. Maknanya kalaulah ada miracle yang berlaku, sempurna. Dan kita mengharapkan miracle itu salah bagi kita semua. Kalau boleh, kita semua nakkan semuanya selamat. Tapi kalau tidak seperti itu, kita terpaksa menerima. Ya? Dan pencarian masih lagi berterusan. Walaupun kita dah umumkan bahawa it ended di Lautan Hindi, tetapi pencarian masih lagi diteruskan. Bukan semakin berkurangan, tetapi semakin ramai, semakin banyak negara yang sedang mencari. Jadi sama-samalah kita berdoa. Kita berdoa. Yang mampu kita buat pada hari ini adalah berdoa. Dan cuba kurangkan spekulasi yang bukan-bukan. Kerana spekulasi yang bukan-bukan tidak boleh mengubah keadaan. Jadi eloklah kita, yang pertama je kita berdoa supaya ada miracle. Dan yang keduanya, tak perlu kita membawa-bawa cerita-cerita yang tak ada sahih, yang tak berapa sahih. Dan tak payahlah kita nak memburuk-burukkan kerajaan, menyalah-nyalahkan kerajaan, kerana kita telah pun melakukan yang terbaik setakat ini. Kalau kita kata kita slow ke, tak betul. Sebab ini merupakan kemalangan. Kemalangan kereta kita biasa, tetapi kemalangan kapal terbang tak ada negara yang biasa. Jadi kita selepas daripada Tanjung Kupang pada tahun 60-an, 70-an, 73, ini pertama kali kita berlaku. Dan kita tak expect kemalangan kapal terbang berlaku setiap masa. Jadi sebab itulah kita peringkat awal tu kita nampak macam ada, tapi akhir kita melakukan yang terbaik.